أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya sekali lagi dapat kita sama-sama berada di dalam surau ini menunaikan salat maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi. Dan sementara menunggu menunaikan salat Isya, kita pada malam ini akan meneruskan lagi kupasan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. Pada malam ini insya-Allah kita akan membuka satu lagi bab yang baru, yaitu hadis-hadis yang berada di bawah bab menunjukkan kebaikan dan menyeru kepada kebenaran menunjukkan kebaikan dan menyeru kepada kebenaran. Maknanya hadis di bawah tajuk besar dia nak mengajak, ahli hadis yang nak mengajak kepada umat Islam supaya kita berkongsi dalam perkara kebaikan, kita beri laluan, beri panduan pada perkara-perkara yang baik, dan begitu juga pada perkara-perkara yang kebenaran. Dalam masa yang sama kita juga menyekat atau menghalang perkara-perkara yang boleh membawa kepada keburukan dan kesesatan. Sebelum kita melihat pada hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi ini, kita lihat dahulu beberapa firman Allah yang berkaitan dengan tajuk. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 87, wad'u ila rabbik, pendeknya. Allah berfirman, dan ajak siapa ni? Ajaklah manusia ni ila rabbik, kepada Tuhan. Kepada Tuhan ialah kepada jalan-jalan kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia. Jadi dalam mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebaikan. Tetapi mengajak ni bahasa dia umum. Ada yang mengajak dengan cara jumlah kita, ajak gitu. Ajak dengan bahasa badan. Ajak dengan dengan cara yang halus. Tak nampak mengajak, tapi ke arah nak mengajak. Banyaklah, maknanya dengan cara apa sekalipun, dengan cara yang baik, yang diridai oleh Allah, ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Jalan setengahnya, jalan nak mengajak kebaikan, pusing jauh, tapi terpaksa buat gitu. Kalau begitulah keadaan, teruskan. Lebih nak mengajak kebaikan, tapi terpaksa pusing jalan jauh. Kena, kalau dalam bercakap tu kona jauh, pusing. Kalau terpaksa begitu, apalah. Yang penting nak mengajak tu. Kalau nak mengajak tu hanya kena terpaksa ajak makan dulu. Kalau nak mengajak orang kepada Tuhan, kepada jalan Allah tu, dengan cara membelanjakan harta dahulu. Belajar. Dan dalam membelanjakan harta itu adalah sebahagian daripada pengorbanan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian firman Allah di dalam ayat yang seterusnya, surah An-Nahl
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau ayat tadi surah Al-Qasas ayat 87 memberitahu tentang ajaklah manusia ini ke jalan Tuhan. Ayat ini dipanjang sih. Ajaklah, serulah manusia ini ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Ajak itu dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh teladan yang baik. Ini perlu banyak, ini perlu diperhalusi dalam kehidupan kita ni. Mengajak orang kepada kebaikan, bukan sahaja mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita sekali. Antaranya ialah hikmah itu tadi, bijaksana. Tidak terlalu menggunakan bahasa yang keras, bahasa-bahasa yang mengajak, bahasa-bahasa yang boleh melunak dengan lunak. Lunak orang tak dengar Ustaz. Tak dengar, peluang untuk nak ajak lagi kali. Sebab setiap kali ajakan itu ke arah kebaikan tu, kita sebagai tukang ajak ni adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Dengar atau dengar, nak sahur ke tak nak sahur, itu urusan dia dengan Allah. Kita melaksanakan perintah, kita melaksanakan dalam bentuk mengajak. Menyahur ke tak menyahur itu bukan urusan kita. Wal mau'izatil hasanah, dan begitu juga dengan contoh teladan yang baik. Ini orang Islam ni, Allah Subhanahu wa taala suruh orang Islam ni buat baik itu bukan sahaja baik, buat baik untuk dia sendiri. Dia buat baik juga ada objektif untuk menjadi contoh kepada orang lain, hatta kepada orang bukan Islam pun. Maksudnya jadi contoh kepada orang bukan Islam sekali. Contoh kepada orang Islam pun baguslah, menjadi contoh, nampak kebaikan dan hikmah Islam tu, sehingga orang yang bukan Islam pun dia nampak. Kalau boleh sampai begitu. Contoh teladan yang baik. Jadi seruan, menyeru, memberitahu, menyampaikan agama kepada masyarakat, dia bukan hanya dengan baca ayat Al-Quran, tapi dengan tindakan, dengan perbuatan yang kita nampak jelas hari inilah, sehingga memberi kesan yang besar kepada seluruh dunia. Ialah tindakan yang telah dibuat oleh tentera Islam di Gaza. Apabila dia colek orang, dia colek dia, maknanya dia serang Israel, itu dia ambil tawanan-tawanan. Dalam tempoh tawanan itu duduk dengan mereka berakhlak dengan tawanan. Bila sampai masa mereka tukar tawanan, belah-belah sana, belah-belah Israel ini duk harap ceritanya mereka ni kena dorong, mereka kena ketuk. Cerita jahat-jahat sajalah yang akan keluar dengan harapan begitu, sebab akan dapat memburukkan nama tentera Islam. Padahal kami duduk tembak dia, padahal kami duduk hantar bom, duduk tembak, duduk bom, duduk hantar kata kebab pun. Memang perangai jahat. Kalau boleh ni tak begitu. Tapi sekali keluar-keluar, dia betul kata orang-orang yang kena tahan ni, orang-orang yang kena tawan ni kata, duduk balik cerita, mereka ni buat baik kami, mereka bagi makan cukup, mereka jaga kita daripada kena tembak. Kek-kek kita yang datang tembak tu, mereka jaga kita, mereka tak sentuh kita pun. Yang perempuan dia jaga betul-betul. Ada seorang tawanan tu balik cerita, bagi tentera Palestin, wanita ni seperti raja, seperti raja, permaisuri. Kami dijaga seperti permaisuri. Balik cerita. Ini cerita-cerita yang dia tidak mahu disebarkan. Sebab apa? Ini adalah mau'izatul hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik kan ni Allah nak ni.
Jadi bila dengar macam tu, penduduk atau masyarakat dunia yang menyaksikan, kata sebelum ni kami dengar cerita daripada pihak kamu, geng Islam ni jahat, mereka ni dipanggil pengganas, teroris, mereka ni dipanggil orang keji, mereka dihina dengan berbagai-bagai tuduhan. Sekarang ni tengok tak ada, mereka tak buat apa benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab al-mau'izatul hasanah ni, kalau orang mula berpaling, masyarakat dunia sudah mula mengenali siapa orang Islam, hak yang beramal dengan Islam. Jadi nampak baik tu kat mana? Bukan masa bercakap ni, masa bertindak. Masa bertindak dia baik, masa dia bertindak. Jadi tersebarlah orang mula mempercayai mereka ni adalah orang baik. Jadi ramai orang yang masuk Islam kerana tu. Ramai orang cari Al-Quran, nak tengok apa yang ada tu, Al-Quran tu ajar benda ni. Tentera awal orang bagi makan elok, tak sentuh, tak suruh basuh tangan, tak suruh buat kerja berat, tak ada. Tentera apa ni macam ni? Orang mula mencari Islam tu suruh apa dalam Al-Quran. Al-Quran ni dulu buat apa? Untuk suruh buat orang Islam ni jadi macam apa? Begitu banyak umat Islam, orang manusia ni mula memandang Al-Quran, mencari isi kandungan Al-Quran. Ada yang masuk Islam, beribu-ribu masuk Islam. Ini dia kesan al-mau'izatul hasanah, contoh teladan yang baik. Tengok. Dan orang yang nak tunjukkan contoh teladan yang baik tu, dia pun kena jadi baik tu kan. Mau boleh jadi contoh teladan yang baik. Setakat benda-benda yang kecil tak boleh marah. Ini bahagian kita tengok salah satu contoh saya tengok dalam video, ada seorang orang bukan Islam datang pergi tengok masjid Jamek di Kuala Lumpur. Orang Korea, dia pakai adalah singkat sikit, orang perempuan singkat, nampak dah betih. Dia pergi ambil gambar, dekat orang tu. Dia orang Islam, orang mencemarkan masjid Islam, masuk dalam masjid, tidak menutup aurat, dia ambil gambar dekat orang tu. Orang tu pula, kenapa macam ni? Saya buat apa? Salah saya tu. Tak ada contoh teladan. Orang tu dia balik, dia akan cerita dekat negara pergi Malaysia, orang dia tak boleh masuk masjid. Dah jauh dah sikit-sikit guys. Orang baru mari nak tengok masjid, kita dah buat perang jahat. Tu ke Islam takkan tak suruh pakai macam orang Islam. Orang Islam tak pakai macam orang Islam. Biar dia begitu dulu, sabar sikit. Ya sepatutnya biar kamu nak tengok masjid. Inilah dia dalam masjid. Macam inilah keadaan dia. Lepas tu kalau kamu nak tahu lagi dalam masjid tu, kita tengok dalam masjid ada apa? Ada apa patut-patut pun tak ada. Tunjuk yang lagi, beritahu, mesra, beri maklumat yang betul. Itulah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Contoh teladan yang baik. Mari ambil gambar orang, lepas tu maki cerca orang tu, dia balik mesti jangan dia tak syurkan lagi kata. Jadi hak lain-lain tak datang pun kan, jangan pergi masjid, kamu jangan pergi. Tak kenal langsung masjid, apa benda ada dalam masjid, kapek masjid macam mana, orang bayar macam mana, tak ada tahu. Menjauhkan, itu dia panggil tanfir, menyebabkan orang jauh lagi dari agama. Semangat tapi jahil. Kemudian tuan-tuan, Allah berfirman lagi di dalam surah Al-Maidah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolonglah kamu dalam perkara yang baik dan takwa, dalam perkara kebajikan dan takwa. Ini juga perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bawa kepada kebaikan bersama.
sama ada kebaikan tu di masjid ke, di luar masjid ke, berkait dengan ibadat ke, tak berkait dengan ibadat ke, asalkan dia baik, tolong menolonglah. Jadi akhlak menjadi akhlak orang Islam. Baik, tuan-tuan, kita akan lihat jadi beberapa ayat dalam sebagai mukaddimah kepada ayat firman-firman Allah yang menunjukkan kesenarian hadis dengan apa yang dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Memang Al-Quran sungguh orang Islam ni menyeru kepada kebaikan. Baik, kita lihat hadis yang pertama di dalam bab ini, iaitu hadis daripada wa'an Abi Mas'ud Uqbah bin Umair. Wa'an Abi Mas'ud Uqbah bin Umair Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maknanya memberi laluan, membuka laluan kebaikan kepada orang lain, maka baginya seperti pahala orang yang melakukan. Orang yang tunjukkan, orang yang buka laluan untuk orang lain buat kebaikan, bagi orang tu dia akan dapat pahala seperti orang yang buat baik. Kita tak sempat nak buat baik tu, kita hanya tukar tunjuk kepada orang. Kita bagi laluan, kita bagi idea kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita buka ruang-ruang, cara-cara nak buat benda baik ke contoh. Dan orang pun dengan kita buka tu, orang buat, orang ikut dengan jalan tu, maka pahala bagi kita adalah seperti orang yang sedang buat kebaikan. Pahala orang buat baik tu kita akan dapat. Bukan kita curi pahala dia dengan mengurangkan pahala orang tu, bukan. Allah beri ganjaran lain, pahala lain kat kita. Maknanya galakkan sebahagian daripada apa yang kita dapat fahami daripada hadis ini adalah Islam sangat menggalakkan umatnya, selain daripada melakukan kebaikan, menggalakkan, menunjukkan kepada orang lain jalan-jalan ke arah melakukan yang baik. Bukan saja kita adalah kita dah baik, bagi laluan sama untuk orang lain, maka dia akan memberi ganjaran pahala orang yang tunjukkan itu seperti orang yang baik apa benda, baik apa saja kan. Hatta kebaikan yang agak kecil lah yang kita nampak, orang tanya jalan je, nak pergi mana kita betul jalan, kita akan dapat kebaikan sekecil itu, yang seremeh itulah perkara ini, kita katakan. Apa-apa sahaja jalan kebaikan, orang tu kita, orang yang dapat buat, orang dapat buat dengan mudah, kita akan dapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang kedua ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan hidayah, kana lahu minal ajr mislu, adalah pahala baginya seperti pahala orang yang mengikuti. Kita ajak orang kepada kebaikan, kepada buat satu kebaikan,
Orang pun ikut. Katalah ada seorang tu nak buat benda yang kita berakhir baik itu. Orang yang buat tu dia akan dapat pahala kebaikan kerana dia turut kebaikan yang orang ajar kepada dia. Manakala kita pula dapat sepahala tu seperti mana dia dapat. Dia dapat 100 markah katakanlah kerana dia dapat, kerana dia ikut apa yang kita bagi tahu, yang kita tunjuk, yang kita ajarkan kepada dia. Oh, dia pun berminat, dia pun buat, dapatlah 100 pahala untuk dia. Kita dapat 100 juga sebab kesan daripada dia ikut kita. Dia ikut, dia dapat menerima apa yang kita ajarkan kepada dia. Maka dapat seperti pahala orang yang mengikuti. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kita tadi. Allah tak ambil daripada pahala orang tu bagi kat kita kan. Allah bagi ganjaran lain, maknanya nilai. Wa man da'a ila dhalalah, dan sesiapa yang mengajak manusia ke arah kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka baginya dosa, mislu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya, yang mengikuti mereka itu. Jadi maknanya kalau ajak ke arah kejahatan pun akan sama juga kesannya. Kita ajak orang ke arah kejahatan dan orang ada orang ikut, orang yang ikut itu dia akan dapat dosa. Kerana benda buruk pun, benda jahat pun dia ikut, ke arah kesesatan pun dia ikut, dia akan dapat dosa. Katalah kita buat contoh, dapatlah 100 nilai dosa. Kesan daripada dia ikut kita, dia buat benda jahat tu, dia ikut, dapat 100 dosa. Kita pun tukar tunjuk, dapat 100 juga. Sama seperti mana dia dapat. Tanpa mengurangi dosa si pelaku itu. Kita tak buat, kita tunjuk jalan je. Dia dapat 100, kita dapat 100 dosa. Contoh. Tanpa berkurang pahala dosa bagi orang yang melakukan pahala dosa itu. 100 sama 100 juga. Tak dikurangkan kepada yang melakukannya. Yang buat jahat itu tadi tak akan berkurang disebabkan nak bagi kepada kita, maka diberi sama banyak. Begitulah juga yang melakukan kebaikan, tidak dikurangkan pahala si pelakunya untuk diberikan kepada orang yang tunjukkan jalan. Tidak, ia diambil daripada sumber yang lain. Allah bagi yang lain. Baik, tuan-tuan, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan galakan kepada umat Islam supaya tunjukkan jalan kepada perkara-perkara yang baik dan berhenti daripada menunjukkan ke arah kejahatan dan kesesatan. Seterusnya, wa'an Abi al-Abbas Sahl bin Sa'd, wa'an Abi al-Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Abi Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulun yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasuluhu. Nabi bersabda pada hari Khaybar, Nabi kata, esok aku akan berikan panji rayah, panji ini satu bendera yang dipanggil apa? Bendera kalau dalam peperangan ni, bendera inilah yang akan menunjukkan selagi mana ada bendera ni, maknanya kita masih lagi berperang lah, maksudnya dipanggil rayah. Ini bendera yang menunjukkan bahawa kita ni masih lagi teguh, kita masih berperang, kita masih
Kalau bendera ni dah jatuh, bermakna perang kita ni dah kalah lah. Mana perang kita kan? Mana orang yang pegang bendera tu pun dah mati dah, jatuh dah. Nak habis dah geng yang dia sepatutnya pegang tu, dah tak ada orang nak boleh pegang. Semua dah mati. Tapi jadi sebelum hari perang esok, Nabi kata la mu'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi. Esok aku akan bagi kepada seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala akan buka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, seorang yang Allah akan menangkan, dengan dia peperangan dengan cara esok aku akan bagi satu bendera ni, panji ni, kepada seorang lelaki yang Allah akan berikan kemenangan melalui dia dalam perang. Akan menang tu melalui dia. Yang mana orang tu Nabi sebutkan ciri-cirinya. Yuhibbullaha wa rasuluh. Orang tu dia mencintai Allah, dia menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbullaha wa rasuluh, dan Allah mencintainya dan Rasulnya pun mencintainya. Lalu bila Nabi kata begitu, semua orang berpakat tangan. Fabatan nasu yaduhuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Orang ramai yang mendengar kata-kata Rasulullah tadi, pada malam tu tak dapat tidur. Siapalah esok yang akan Nabi berikan panji. Berharga tu panji tu sebabnya kan nilai tahu kan, yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun cinta kepada dia. Nilai siapa dapat esok. Falamma asbaha an-nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala. Esok pagi, pada keesokan harinya, asbaha an-nasu ghadaw ala Rasulillah. Esok semua orang pagi-pagi lagi dah pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Setiap orang yang pergi pada hari itu, yang pergi berjumpa dengan Rasulullah pada hari itu, duk berharap, akulah yang Nabi bagi panji hari ini, akulah harap-harapnya. Harap-harap. Faqala. Lalu Nabi SAW bersabda, Aina Ali bin Abi Talib. Nabi tanya, mana Ali bin Abi Talib? Kat mana? Faqila, lalu dikatakan, Ya Rasulullah, wa yashtaki 'ainaihi. Ali ni dia mengadu sakit mata dia. Qala, lalu Nabi bersabda, fa arsilu ilaihi fa utiya bihi. Lalu diutuskan seseorang pergi kepada Ali, lalu fa utiya bihi, lalu dibawalah Ali jumpa dengan Rasulullah. Fabasiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Ali dibawa jumpa dengan Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah sikit kepada kat mata Ali. Ludah berubat lah ya. Sembuhnya ubat. Fabasiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainaihi, pada kedua mata Ali. Nabi ludah sikit. Wa da'a lahu, dan Nabi SAW berdoa untuknya supaya Allah berikan kesembuhan kepada dia. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi wajh. Lepas Nabi ludah sikit kat mata dia, kemudian Nabi doa, lalu sembuhlah mata daripada sakit. Kedua-dua mata Ali yang sakit tadi itu sembuh, sehingga disebutkan dalam hadis ini
ka'anna lam yakun bihi wajah, seperti tak ada sakit pun sebelum ni. Seperti tak sakit pun sebelum-sebelum. Nak beritahu je, oh, hilang tu. Seperti tak ada, tak pernah kena lagi sakit. Fa'atahu rayah, maka maka Nabi SAW pun serahkan kepada Ali panji-panji itu, rayah itu. Oh, Nabi bagi ke Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu pun berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, adakah kami ni akan pergi berperang sehingga mereka ni menjadi seperti kami? Jadi seperti kami, jadi orang Islam. Kami ni kena, esok ni kami kena pergi berperang, lepas tu macam sehingga mereka jadi seperti kita ni kan, jadi masuk Islam lah maksudnya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, unfuz ala rislika hatta tanzil bisahatihim thumma du'uhum ila Islam. Nabi kata, laksanakanlah secara perlahan-lahan, iaitu berhati-hati, tak perlu tergesa-gesa. Maknanya sampaikan Islam kepada mereka. Thumma du'uhum ila Islam, kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Tak perlu sampai pergi perang terus. Nah, ini bagi tahu, sampaikan, bagi tahu kepada mereka tentang Islam sehingga mereka boleh terima Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kau khabarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka apakah kewajipan-kewajipan ke atas mereka min haqqillah, daripada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kalau dah mereka boleh terima Islam, barulah kamu cerita tentang hak-hak yang dia kena buat terhadap Allah, kena sembahyang, kena puasa, apa semua kan. Maknanya semakin secara perlahan-lahan sampaikan kepada mereka. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, Nabi kata, sekiranya seorang lelaki diberi petunjuk oleh Allah melalui ilmu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada mendapat seekor unta merah. Nabi SAW beri semangat kepada Ali. Kalau ada seorang yang boleh terima, maksudnya masuk Islam, boleh terima Islam ni dengan kamu, maka perkara itu, penerimaan seorang itu lebih baik daripada mendapat seekor unta merah. Nilai kenapa dengan unta merah? Unta merah ni unta yang sehat, unta yang mahal harganya. Nak dibandingkan dengan seorang masuk Islam, seorang dengan bagi unta merah kat kamu, mana lagi bagus dapat? Seorang yang masuk Islam lebih bernilai. Walaupun harga seekor unta merah itu mahal, tapi nak dibandingkan dengan seorang dapat masuk Islam, unta merah itu tak ada nilai apa bandingannya. Menunjukkan kepada kita ni, hadis ni Nabi SAW nak tunjukkan bahawa besarnya ganjaran pahala dapat menunjuk jalan kepada orang sehingga orang tu boleh masuk Islam. Sehingga boleh masuk Islam. Kalau yang dah Islam tu, yang dah Islam tapi dia reka lah, jadi tak tahu apa, nak bawa kepada jadi orang yang ingat kepada dosa pahala, surga neraka, itu pun baik juga. Maknanya ke arah kebaikan.
Dan semua itu dia tidak terjadi dengan hanya sekali cakap lah, ataupun terus pergi dengan garang-garang kita, ataupun dengan tak ada pengetahuan apa-apa atau begitu ya, dan pergi itu dengan sedikit pengetahuan, dengan cara-cara yang baik, contoh teladan yang baik, dengan dalam keadaan berusaha dari semasa ke semasa memperbaiki langkah-langkah, cara-cara ya, nak ajak orang, sebab dengan sekali orang boleh terima besar ganjaran pahala itu. Jadi orang Islam ni nak suruh jadi ejen kepada mengajak orang lain kepada Islam. Jadi ejen dah bahasanya. Tapi ejen ni dia tak dapat duit, dia dapat ganjaran pahala. Sebab ganjaran pahala ni bekalan untuk kita di hari akhirat. Maka orang lain terima Islam, orang lain nampak kebaikan Islam, mereka mendekati, mereka masuk Islam, nilai yang sangat besar kepada orang yang menyeru ke arahnya. Ini apa ni? Kita kena beri kesedaran ini kepada masyarakat kita. Kerana sebahagian kita tengok dia tak nak jadi, dia tak nak, dia rasa macam ini bukan kerja aku ni, nak tunjuk jalan orang masuk Islam. Bahkan orang tanya pasal Islam, oh jangan, ini isu sensitif, saya tak cakap pasal Islam. Tak nak cakap tu pun isu sensitif kan. Kalau orang tanya, jawab je lah. Tak tahu, tunjukkan kepada orang yang tahu. Orang ni nak tanya pasal Islam, lepas tu awak tanya saya tak tahu. Tak tahu tak apa, tunjukkan. Saya boleh tunjukkan orang yang boleh jawab soalan. Saya rasa ada orang boleh jawab soalan, sehingga dia bertemu dengan orang yang boleh menjawab soalan itu. Maknanya usaha kita ya, sedikit nilai, sedikitlah pahala apa ni, sedikit kesan daripada usaha kita tu, mungkin akhirnya dia menerima Islam itu ada nilainya di sisi Allah kepada kita. Tapi malangnya apabila orang ni pada masuk Islam tu tak ada tak rasa orang nak masuk Islam tu dia rasa tak gembira. Ada orang sebahagian orang ni, dia ada orang nak masuk Islam tu dia tak rasa gembira pun, dia rasa biasa, bukan dapat untung apa kat saya masuk Islam. Ni parah lah keadaannya tu. Kan sepatutnya kita kena rasa gembira. Ada orang nak masuk Islam, ada orang baru nak boleh menerima Islam, baru terima Islam tu pula melalui kita. Kita kena rasa gembira. Hasil usaha kita yang menyebabkan akhirnya ada orang nak masuk Islam, kena gembira. Kena rekod ada dalam sejarah kita, sejarah dalam hidup kita ni, ada orang masuk Islam. Alhamdulillah, patutnya begitu. Cakap ni dia rasa sekejap, dia panggil waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit saja lagi satu je hadis yang ada di dalam tajuk ini. Hadis yang terakhir dalam tajuk ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, anna fatan min Aslam. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki daripada Aslam, daripada Bani Aslam itu. Beliau berkata, lelaki itu kata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. Ya Rasulullah, saya ni nak pergi berperang, tetapi saya tak ada kelengkapan. Persiapan perang saya tak ada. Tak ada duit lah, maknanya nak beli-beli semua tak ada. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famari." Kamu pergi ke satu lelaki ini, Nabi kata, kamu pergi kepada seorang lelaki ini, dia telah beli kelengkapannya, dia telah mempersiapkan untuk nak pergi berperang. Famari, kemudian dia sakit. Dia dah ada kelengkapan, kemudian dia sakit. Fa'atahu faqal. Lalu lelaki itu tadi pergilah berjumpa dengan orang yang Nabi SAW suruh dia pergi. Faqala inna Rasulullah SAW yuqri'uka as-salam. Lalu lelaki itu kata, sesungguhnya Rasulullah SAW sampaikan salam kepada kamu. Wa yaqulu, dan beliau berkata, baginda berkata, a'tini alladhi tajahhazta bih. Nabi kata, berilah kepadaku persiapan-persiapan yang telah kau beli itu, yang kau dah sediakan untuk nak pergi. Faqala, lalu lelaki yang sakit itu kata, ya fulana, dia panggil isteri dia, a'tihi alladhi tajahhaztu bih. Berikan apa yang telah aku persiapkan. Maknanya aku telah beli kelengkapan apa semua untuk aku tu, kau berilah kepada aku. Wala tahbisi minhu syai'an. Jangan kamu tinggalkan satu pun. Kau beri semua sekali. Wallahi, demi Allah, orang tu, yang lelaki yang sakit tu kata, wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Dia lelaki yang sakit itulah, lelaki dia kata, wallahi, demi Allah, jangan kamu halang, jangan kamu tinggalkan satu pun daripada apa yang aku beli itu. Nescaya Allah akan memberikan barakatnya kepada kamu dengan barang-barang tersebut. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisahnya, dia tak dapat nak buat kebaikan,
tetapi dia ada benda yang dia boleh kongsi dengan orang supaya orang lain boleh buat kebaikan, maka dia berikan. Nanti dia tak boleh nak buat kebaikan tu kerana dia sakit lah, ataupun kerana dia tak mampu, tapi dia berikan kelengkapan dan orang lain dia buat. Itu sebahagian daripada menunjuk jalan kepada kebaikan. Ada orang nak buat, ada duit nak pergi haji, tiba-tiba tak dapat pergi haji, gunakan duit itu pada perkara kebaikan yang lain, dapat pahala juga. Ada di dalam zaman kita ni macam-macam orang, tahap ekonomi manusia ni berbagai-bagai. Ada orang yang tak mampu nak bayar yuran sekolah anak dia, kita yang ada bayar yuran anak orang, nak pergi kat sekolah, dari anak orang miskin yang tak mampu bayar yuran pengajian budak tu setahun tu, yang sekolah tapi kita kata berapa je, ada orang yang sampai berapa tu tak mampu nak bayar, lalu kita selesaikan tu. Mudah-mudahan ada keberkatan yang besar sebab budak pergi belajar untuk ilmu, budak besar nanti bapak bekerja, dapat bina kehidupan atas sebab-sebab kita bayar yuran sekolah dia. Dengan sebab tu dia dapat meneruskan pembelajaran dia. Ini ganjaran pahala. Jangan rasa kebaikan-kebaikan seperti itu tidak ada nilainya ataupun rendah nilainya. Kerana sebahagian pada pandangan orang kita ni, dia nampak nak buat baik ni kita kena buat sendiri. Semua benda kita buat sendiri baru kita dapat pahala. Sebahagian benda tu kita serahkan orang lain, kita sediakan. Nah, kita tak buat, dia tak buat, suruh orang lain buat. Tak mampu kita nak buat, tak mampu dah nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Oh tu orang ada duit banyak lah. Nah, cari orang. Aku derma kamu tak nak pergi umrah kan. Pergi. Kamu anak sekolah tak mampu bayar, bagi. Ada seorang yang kisah benar, seorang lelaki umur dia 80 lebih. Daripada Johor pergi belajar kat tempat lain. Setiap minggu dia kena turun 80 lebih, nak setiap minggu turun kat sini. Satu yang memenatkan belajar umur 80 lebih lah, baru nak belajar itu daripada Johor. Saya kata adalah lebih baik. Pendapat saya kata, cari seorang orang muda yang ada kemahuan untuk belajar, bayar yuran dia, biar dia belajar. Dah tak layak dah. Awak gunakan duit harta yang awak ada banyak, bayar untuk orang lain, biar dia buka upah. Tapi kita nak buat dah tak layak, bagi orang lain buat, kita yang tanggung dari sudut bayaran tu. Maka dia buat kebaikan, kita pun akan dapat pahala. Dengan sebab kita bayar yuran kepada dia tu, dia dapat mengaji, dia dapat diploma, mungkin lepas tu dia akan dapat pekerjaan. Dengan sebab kita bayar yuran dulu, sebab dia ada dapat diploma, sebab dapat diploma tu lah dia dapat kerja, dia dapat tanggung keluarga dia, dia dapat pendapatan seumur hidup dia. Tak kerana sebab kita, sebab musabah Allah yang bagi, tapi sebab musabah dia. Itulah ganjaran pahala yang besar. Baik, tak semestinya kita semua benda yang kita kena buat. Kita kena. Sebahagian orang dia ada harta, lalu dia gunakan hartanya untuk mendapat ganjaran pahala. Ada orang dia harta tak ada, tapi dia ada tenaga. Ada orang dia dapat, ada buat pikiran. Ada orang, jadi Allah berikan kelebihan dan ada kekurangan pada setiap tempat. Apabila digemblengkan kelebihan dan kekurangan itu, sebenarnya dia dapat membina sesuatu, dapat berikan ganjaran dan pahala kepada orang-orang yang dapat menggunakan dengan baik harta yang diberikan. Baik,
Sehingga setakat itu saja konsep kita untuk malam ini. InsyaAllah akan sambung lagi pada pertemuan akan datang dengan tajuk yang seterusnya, hadis-hadis yang berkait dengan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.